أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan cucunda pengerusi majlis pada pagi ini, yang berbahagia tuan-tuan imam di tempat masing-masing, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin tempatan, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah telah bangunkan kita. Allah telah hidupkan kita kembali setelah dimatikannya kita pada malam tadi. Dan pagi ini dapat kita bangkit semula. Mata masih boleh melihat, telinga masih boleh mendengar, mulut masih boleh bercakap, tekak masih boleh menerima. Menerima apa? Menerima mamam. Ada yang mamam roti canai, ada yang mamam tosin, ada yang mamam nasi goreng, ada yang mamam lontong. Itu hebat tu, lontong pun bagi weh. Ada yang mamam nasi sejuk malam tadi, malas nak ngoreng. Nasi sejuk aja dia punya. Alhamdulillah. Dan Allah bagi kita peluang lagi untuk memperbaiki diri kita daripada semalam. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, esok lebih baik dari hari ini. Lusa lebih baik daripada esok. Lagi, tulat lebih baik dari lusa. Lagi, tonggil lebih baik dari tulat. Lagi, berulat lebih baik dari tonggil. Lagi, tai anjing lebih berulat daripada lebih baik daripada berulat. Lepas itu saya pun tak tahu apa benda ni. Esok, lusa, tulat, tonggil, berulat, tai anjing. Lepas itu apa entah. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus, semakin baik hari semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana takwa ni Allah suruh kita cari benar-benar. Wa tazawwadu, kata Allah. Carilah kamu banyak-banyak bekalan. Wa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa. Kalau kita takwa, barulah dijamin Allah kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Di dunia Allah bantu kita. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang yang bertakwa pun tak dapat dikira dari mana datangnya. Ada aja bagi Tuhan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada aja. Di akhirat pun Allah janjikan apa? Bagi orang takwa, syurga. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah Al-Quran, ya. Surah Hamim Ad-Dukhan. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat. Mereka berada di dalam syurga yang terdapat air-air yang berpancut. Tahu air pancut? Fountain. Itu dalam syurga. Cantik atau cantik? Dalam syurga mana ada yang buruk? Ya, semua cantik-cantik belaka. Sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Itu nikmat-nikmat syurga tu. Ya, a'datul ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalam syurga itu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan satu yang tak pernah terdengar oleh telinga kita tu, merdu yang tak pernah kita dengar dalam dunia ni, apa itu punya merdu. Ya, wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Itu dia nikmat-nikmat syurga. Ndak ke tak nak. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dua aja. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, apa dah? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Itulah mereka yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dua syaratnya, bukan banyak no. Okey. Nak tanya lagi, senang ke susah? Dah tak nak jawab dah. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Sudah pandai dah main dari ya. Nyebutnya senang, buatnya belum tahu. Okey, muka surat berapa? 64. Betul-betul 64 saya buka 64. Baris berapa? Baris yang ke-2, tak betul? Baris yang kedua baru betul. Ini lagi tak betul tadi ustaz ya. 2 kata, lagi tak betul. Baris yang kedua kata. Baris yang apa? Yang kedua. Jadi ataslah senang. Ya. Maka engkau dapat dengan yang demikian itu akan darjah ashabul yamin. Ya. Apa arti ashabul yamin? Yakni golongan orang yang diberi suratannya itu kepada kanannya. Itu bukan kannya tu, kanan nun satu tu dah hilang. Buat sendiri nunnya. Kaf alif nun nunnya. Dengan daripada tangan kanannya. Kita besok akan mengambil apa? Ijazah besok. Semua orang dapat ijazah di akhirat besok. Akan diberi kitab amalnya. Lulus ke tak lulus ke, semua dapat surat. Semua dapat ijazah. Semua dapat keputusan amalnya. Ya. Kalau orang tu lulus, dia dapat ijazahnya tu ataupun dia punya sijil tu melalui tangan kanannya. Tak kena dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Sambung. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Lagi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai je malaikat menghisap maksudnya. Tak ada sungguh-sungguh. Lepas gitu saja. Tapi dia hisap jugalah, tapi cincai. Tak ada sungguh-sungguh. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Ini tangan kanan. Ada lagi satu, menerima dengan tangan kirinya. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Ngapa tak nak? Ngapa tak nak menerima tangan kiri? Itu tanda orang itu masuk ke dalam neraka. Ya, itu tanda dia akan masuk dalam neraka. Ya.
Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah. Dan golongan kiri, siapakah itu golongan kiri? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tidak ada kesejukan dan tidak ada keselesaan bagi mereka. Hendak ke tak ada. Jadi kita hendak menerima tangan apa? Tangan kanan. Ya. Kalau hendak akan menerima tangan kanan, beriman dan beramal soleh. Amalan tu mesti ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima, ya. Kalau tidak nanti dapat dengan tangan kiri. Lebih teruk lagi, macam mana dapat kitabnya? Macam mana? Cucuk dada tu tembus sampai ke belakang. Ni tangan kiri ni cucuk. Top cucuk dada tu tembus sampai ke belakang. Ambil dari belakang itu. Apa Allah janjikan orang itu? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya melalui belakangnya, melalui belakang terus itu cucuk dada itu tembus sampai ke belakang, ambil dari belakang. Dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, katanya. Sama tak? Ya, menjerit kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama sa'ir. Bukan syair, ya, sa'ir. Syair lain. Syair ada seorang budak perempuan, itu syair. Ini sa'ir, salah satu neraka namanya sa'ir, ya. Itu dia. Jadi kita hendak suratan tu diambil dengan tangan mana? Tangan kanan. Baru kita masuk dalam golongan ashabul yamin, golongan kanan. Seperti orang yang soleh, kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Nak jadi martabat rasul-rasul tak dapat. Nak jadi martabat wali-wali pun tak ada. Cuma saya dah jadi wali dah, tapi tak pakai. Kenapa? Wali nikah tak pakai. Sahabat-sahabat kita ni wali nikah ni. Tapi tak pakai. Dia hendak jadi apa? Wali Allah. Baru dia apa? Diterima oleh Allah. Jadi payah nak dapat martabat yang lebih daripada itu. Dan inilah sekurang-kurang martabat, sekurang-kurang pangkat, ya, yang ada pangkat tu paling rendah pangkatnya. Sekurang-kurang martabat pada makam agama Islam. Paling kurangnya orang soleh. Kalau seorang tu orang soleh, kalau ramai solehin, orang yang solehin. Itu makam biasalah, martabat yang paling rendah. Ada pun martabat yang ke bawah daripada itu, iaitu dipanggil ashabus shimal, golongan kiri. Golongan kiri ini siapa? Bila ditimbang didapati dosanya lebih berat daripada pahala. Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh sambung fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, dosanya sikit, dia akan dimasukkan ke dalam, atau dia akan berada di dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Orang yang Allah redha ke mana perginya? Syurga kan rakyat? Syurga lah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, artinya berat dosa ke berat pahala? Berat dosa ke berat pahala? Berat dosa. Semayang tak ada. Kalau semayang pun setahun 2 kali aja. Bila? Hari raya puasa, hari raya haji. Lain haram siur nak semayang. Itu pun pasal dia ada baju Melayu baru.
Nak nunjuk kepada Melayu baru tu. Ya. Berkilat-kilat tu, bersongkit-songkit tu. Itu bukan. Ataupun nak nunjukkan tudung barunya. Nak pakai tudung baru, molek-molek aja tudung tu dia pakai, kan? Agaknya. Itu aja, lain tak siap nak sembahyang. Jadi bila ditimbang berat dosanya. Hari-hari kerjanya mengumpat aja. Lagi, apa kerja lagi? Nyemur kain, ketang dada. Lagi apa buatnya? Nengkin apa? Nengkin suami. Esok bila ditimbang berat dosanya, ringan pahalanya. Apa akibatnya? Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Ummuhu tu maknya. Maka fa tu maka fa ummuhu hawiyah, maka maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa buat dia mak? Mak dengan anak apa buatnya? Tengok aja kan. Apa buat dia mak pada anak? Dipeluknya, diciumnya, didakapnya, ditimangnya, dilambung-lambungnya. Itu mak dengan anak. Ini esok apa itu kan? Maknya hawiyah. Hawiyah tu apa? Hawiyah apa? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Jawab, narun hawiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu jadi maknya. Dilambung-lambung di api tu, dicium-cium di api tu, didakap-dakap di api tu, ditimang-timang di api tu. Ndak ke? Tak nak. Kena cium, kena timang, kena dakap, kena peluk, tak nak ke? Kenapa tak ada? Kerana yang meluk tu api, yang menciumnya api, yang mendakapnya api. Ini dia. Tengok Allah punya kiasan tu. Macam mak ni katanya, api tu. Untuk bagi menakutkan kita. Macam mana rupanya? Sebab itu jangan sekali-kali melakukan maksiat. Baik. Adapun martabat yang ke bawah daripada ini maka iaitu ashabus shimal, yakni orang yang diberi suratannya daripada kirinya, dan iaitu orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan kerana mereka itu masyhur ia akan sesuatu yang menggugurkan agama mereka itu. Kerjanya menggugurkan agama, meruntuhkan agama. Di antara orang yang meruntuhkan agama kata Nabi siapa? Siapa yang merobohkan agama? Orang yang tak sembahyang. Itu meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Itu kata Nabi ya. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Peroboh agama. Peroboh agama itu dia apa? Musuh agama. Musuh Allah, musuh Islam. Kita ingat musuh Islam tu siapa? Benjamin Netanyahu. Kita ingat musuh Islam tu Radovan Karadzic. Kita ingat Barack Obama. Tapi Rasul tak sebut pun Barack Obama, tak sebut pun Netanyahu, tak sebut pun Ariel Sharon, tak sebut pun Radovan Karadzic. Tak sebutkan Vladimir Putin. Tahu kenal? Siapa yang peroboh agama? Siapa yang peroboh agama? Kata Nabi, orang yang tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peroboh agama dah tu. Kadang-kadang cucu-cucu kita peroboh agama dah tu. Kadang-kadang sahabat, kadang-kadang kita sendiri peroboh agama tu. Kadang-kadang isteri-isteri kita peroboh agama tu. Sebantai tidur dengan kita. Jadi benih kepada anak-anak kita pula tu. Jadi rupanya memiliki benih peroboh agama. Itu orang yang tak sembahyang. Sebab itu orang yang tak sembahyang tu nanti di akhirat dia akan dibangkitkan seperti, sudah saya sebut banyak kali dalam sini ni. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja di akhirat nanti dia bangkit juga dari kubur. Tapi rupa apa? Rupa apa? Tak dengar kuat-kuat. Rupa apa? Babi hitam. Takut benar nak sebut babi
Tak nak sebut babi, sebut apa? Sebutlah khinzir, adalah lembut sikit. Apa khinzir hitam, sebenar? Dia mengenali tak nak sebut babi, sebut khinzir, bagi glamour sikit, bagi sedap sikit bunyinya. Apa yang nak glamour-glamour? Babi apa nak glamour kan? Babi! Apa pula glamournya? Itu beria benar nak cakap Arab ni pula tu. Tentang babi tu beria benar nak cakap Arab, sebut khinzir. Esok jumpa lembu betina tu tegur lah. Kemana Al-Baqarah tu ya? Tidak pula nak cakap Arab. Tentang babi beria benar nak cakap Arab. Ya. Baik, itu dia. Itu golongan ashabus shimal, yakni orang yang diberi suratan itu daripada kirinya, dan iaitulah orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan kerana mereka itu masghul, masghul tu apa? Sibuk. Sibuk akan sesuatu yang menggugurkan agama mereka itu. Tak nak sembahyang, karaoke aja, joget aja, lagi rap aja, lagi apa? Hip hop aja kerjanya. Demi ustaz ni komen benar ke? Tak tahu ke jenis-jenis tarian hari ni. Wal a'yadu billahi ta'ala. Apa katanya? Aku minta lindung dengan Allah Ta'ala. Wal a'yadu. Aku minta lindung. Kalau kita ramai-ramai ni apa? Wa na'udzu billah. Wa na'udzu billahi ta'ala. Kalau kita ramai-ramai ni. Kalau seorang, wal iyazu billah. Aku minta lindung dengan Allah Ta'ala. Atau memberi apa? Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah. Ini pun berdosa juga. Memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah. Curi motor ni ke, susah dah hamba Allah tu. Bakar rumah ni ke, susah ada hamba Allah yang kena bakar rumah itu. Itu memberi kesakitan. Atau kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Jangan, bukan boleh orang muslimin je, orang kafir boleh ke kita nanya orang kafir? Tak boleh. Orang muslimin pun tak boleh, orang kafir pun tak boleh. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan, nun itu tak ada, buat sendiri. Letak nun tu. Kebinasaan di dalam dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan didendami oleh orang yang dia nanya itu. Orang yang kena nanya itu akan menendam dia, akan menuntut bela. Itu di dunia. Jadi yang rosak siapa? Dia juga. Di akhirat dia akan disiksa oleh para malaikat. Dan sayugianya, apa itu sayugianya? Sayugianya apa? Makan sayur. Apa sayugianya? Pentingnya, mustahaknya, it is very important. Itu sayugia ya. Mustahaknya di dalam martabat yang akhir ini. Sayugianya engkau jauh akan martabat yang akhir ini. Yang akhir ini martabat apa? Martabat yang mendatangkan kebinasaan untuk diri dia sendiri dan juga kebinasaan bagi orang lain. Itu jauh kan. Jangan buat jahat, jangan buat maksiat, jangan menganiaya orang. Jangan menyebabkan kesusahan bagi orang lain. Baik. Kemudian apa lagi kata pengarang kitab ni? Ketahui olehmu hai talib. Apa kata talib? Penuntut. Tuan-tuan perempuan ni semua talib. Seorang ni talib, ini talib, ini talib, ini talib, ini talib. Sana talibah, 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 talibah. Ramai-ramai ni namanya apa? Talibin, bukan taliban. Taliban 2 orang. Talibin, semua ni talibin. Talibin tu jamak, plural. Kita ni kalau seorang-seorang talib. Karena yang baca kitab ni, satu kitab berapa orang baca? Seorang. Satu kitab seorang baca. Jadi talib lah, itu sebab kata talib. Tapi ni tengah ramai-ramai ni satu kitab ke? Banyak kitab, semua ada kitab. Itu tak boleh kata talib lagi, talibin. Ketahui olehmu hai talib bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Ada 3 jenis manusia kalau diukur dengan agama. 3 jenis manusia, 3 kategori manusia kalau kita ukur dari sudut agama.
Yang pertama salim. Salim tu artinya apa? Selamat. Tapi tak ada lebih-lebih, hak selamat aja. Yang ni sejahtera. Dan sejahtera daripada seksa. Itu seksa tu bukan seks ya. Nak baca seks pula. Sejahtera daripada seks langsung tak ada seks. Seksa. Tulis di atas tu S-E-K-S-A. Nanti balik senang. Sejahtera daripada seksa, iaitu seseorang yang sampaikan atas berbuat segala yang fardu atasnya dan meninggalkan dia akan sekalian yang maksiat. Itu aja. Yang wajib dia buat semua, yang sunat-sunat tak buat langsung. Dia buat yang wajib aja. Yang haram ditinggalkannya semua. Yang makruh buat juga. Petai lantak juga, derin tanam bantai juga, kenuak bantai juga. Yang makruh-makruh tu. Tahu ke kenuak? Apa? Kerdas. Kerdas. Itu dia buat yang wajib-wajib aja. Sembahyang 5 waktu buat, puasa Ramadan buat. Orang lain puasa di bulan-bulan lain dia tak buat. Dia ambil yang wajib-wajib aja. Menutup aurat. Tak ada nyemur kain ketan dada, tak ada. Yang haram dia tak buat. Cuma buat yang wajib aja. Dan tinggalkan yang haram. Yang makruh dia tak tinggalkan. Ni. Jadi orang macam ni apa hukumnya? Selamat di sisi Allah Ta'ala. Tidak kena seksa. Tidak dimasukkan ke dalam neraka. Boleh masuk ke dalam syurga. Tetapi tak ada pangkat. Private aja manjang. Kalau di askar apa jawatannya? Private aja. Kopral pun tak ada. Lance kopral pun tak ada. Dia buat yang wajib aja, tinggalkan yang haram aja. Tak ada langsung. Tinggal yang makruh tak ada tinggal. Tak ada yang sunat pun tak buat. Puasa sunat tak buat, sembahyang sunat tak buat, apa pun tak buat. Orang lain tahajud dia meroloh. Bangkit-bangkit juga tapi bukan tahajud. Apa buat yang bangkit? Kencing, lepas tu tidur balik. Tapi subuh datang. Buat subuh, itu yang wajib-wajib aja. Orang macam ni salim, selamat. Selamat daripada seksa. Yakni sejahtera daripada seksa, iaitu orang yang sampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan dia akan sekalian maksiat. Itu orang golongan yang pertama. Bagus tak? Baguslah juga. Tapi yang kedua ni lagi bagus. Iaitu ra'ijun. Ra'ijun. Yang ini berdapat laba. Laba tu apa ni? Untung. Orang yang dapat untung. Yang ini berdapat laba, iaitu seseorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauhi segala maksiat serta ia membanyakkan akan perbuat segala yang disunatkan atasnya. Yang wajib tu dibuatnya semua, yang sunat tu dibuatnya sebanyak-banyak yang dia mampu. Selain daripada sembahyang yang wajib, fardu 5 tu dia sembahyang sunat qabliyah, sunat ba'diyah, waktu duha, sembahyang duha. Lagi malam-malam bangun sembahyang tahajud, dia buat yang sunat. Puasa pun begitu, selain puasa Ramadan, dia puasa juga di bulan Zulhijjah, puasa juga di bulan Muharram, puasa juga di bulan apa? Di bulan Zulqaidah. Di bulan-bulan haram tu. Tahu apa bulan haram? Ada 4 bulan-bulan haram. Yang pertama Rajab. Yang kedua Zulqaidah. Yang ketiga Zulhijjah. Yang keempat Muharram. Ini 4 bulan ini dipanggil bulan apa? Ashharul Haram. Bulan-bulan haram. Pada 4 bulan ni sunat kita puasa hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu berturut-turut. Bulan Rajab lagi berapa? Zulqaidah lagi. Lepas Zulqaidah berapa? Zulhijjah. Lepas Zulhijjah apa? Muharram. 3 bulan ni berturut-turut. Cuma yang menyelangnya lah bulan Rajab. Bulan tu bulan Rajab, bukan Rejab ya, Ra. Ra. Ra di atas Ra ke Ra di atas Re. Ra jim ba, Ra di atas Ra ke Ra di atas Re. Atas mana datangnya Rejab tu? Rajab.
bulan Rajab. Ya. Kadang-kadang kita ni banyak benda mengubah orang Melayu terutamanya. Ya, Rajab jadi Rejab, Salasa jadi Selasa. Lagi masjid jadi masjid. Banyak benda mengubah ya. Tapi tu kau cakap Melayu tak ngapalah. Jadi dia cakap Melayu. Ya. Tapi tuan guru saya marah benar tu. Dia marahkan seorang tuan guru yang lain. Dia marah tuan guru yang lain selalu nyebut hablih gitu. Mana ada hablih? Yang sebenarnya apa? Iblis. Mana ada hablih kena. Tapi kita jadikan cakap Melayu tak apa ya. Okey, ini 4 bulan tadi. Sunat puasa bila? 3 hari berturut-turut. Hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu. Kerana barang siapa puasa pada 3 hari itu berturut-turut, 1 hari dia puasa tu dapat pahala 700 hari puasa. Sehari dia puasa dapat pahala seolah-olah dia berpuasa berapa hari? 700 hari. Kalau 3 hari berturut-turut berapa? Seolah-olah dia berpuasa. Udah tidak ketahui ngira 700 kali 3 berapa? Berapa? 2100 hari. Ndak ke tak nak? Sekali lagi, ndak ke tak nak? Atas bila nak buatnya? Lambat lagi lah. Ini dah masuk bulan Safar. Tunggulah bila masuk bulan Rajab tu. Puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian bulan kemudian bulan Zulqa'dah. Orang Melayu kata bulan Merapit. Lepas bulan Syawal tu Zulqa'dah. Lepas tu Zulhijjah. Penghujung bulan dalam tahun itu Zulhijjah. Kemudian tunggu tahun baru. Tahun baru bulan apa? Bulan Muharram. Puasa 3 hari berturut-turut. Nanti dalam kitab ini pun ada. Carilah dalam kitab bab puasa. Babul Siyam ada sini kan. Dalam kitab kita ni. Baik. Itu namanya orang tu dapat apa? Dapat laba. Dapat keuntungan. Di samping yang wajib dia buat juga yang sunat. Begitu juga semayang. Yang wajib dia buat yang sunat. Ada tak semayang sunat? Contoh semayang duha. Udah ke belum? Udah, alhamdulillah. Saya harap janganlah kita tinggalkan sunat duha tu. Tapi bagi mereka yang ada qada, apa buat? Qada dulu. Kalau ada program qadanya, tak apa semayang duha, semayang apa pun. Tapi ada program qadanya setiap hari. 1 hari 5 kali dia semayang untuk 1 hari. Dia qada. Lepas tu bolehlah semayang sunat. Qada duha boleh. Isyraq boleh, tahajud boleh. Lagi apa? Qabliyah, ba'diyah boleh dan sebagainya. Itu sunatnya. Jadi orang itu dapat untung. Dan menjauhi segala maksiat. Segala yang haram dijauhinya. Begitu juga yang makruh dijauhinya. Walaupun makruh tapi dijauhinya. Kenapa? Kalau makruh tu dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kita makan dijamu di orang. Di situ ada udang galah, ada kambing, sop kambing. Betul ada sotong. Kemudian ada pula ikan bilis. Sambal dengan apa? Sambal dengan petai. Macam. Makanlah petai ni kita. Buat tak tahu nyongin ni. Dia tinggalkan petai tu. Ada pula ulamnya jerin tanam. Colik dengan sambal nyok. Punyalah sedap. Meleli aja lihat orang mendengar nampak. Tapi ditinggalkannya. Kerana apa? Bukan kerana nak nunjuk dia ni warak benar. Dia nak apa? Mengelakkan daripada makan benda-benda yang makruh. Jadi kalau dia boleh buat apa itu, dia tak ada rugi. Kalau tak ada rugi macam untung. Itu orang yang untung. Kerana pahalanya banyak benar. Semayang duha dia, apa di antara untung di dunia yang kita dapat? Apa dapat? Rezeki mudah, senang aja dapat rezeki. Kerana di antara doanya, ya Allah, kalaulah rezeki aku itu masih di langit, apa? Turunkanlah. Kalau di bumi,
keluarkanlah. Jika ia sukar, dipermudahkanlah. Ya. Lagi, jika ia haram, sucikanlah. Jika ia jauh, dekatkanlah. Nampak tu? Doa itu kalau Allah kabulkan macam. Sikit ke hebatnya tu. Ndak ke tanda. Atas. Buat. Ini ndak tak buat mana dapat. Ya, itu dah. Alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan-puan dan juga cucu-cucu saya ni duduk di Kota Raja ni ada program-program yang seperti itu, ya. Tapi kalau ngaji di sekolah-sekolah lain ada ke apa itu latihannya. Kalau pergi duduk di asrama King Edward umpamanya dapat ada ke latihan apa ni. Duduk di asrama Victoria Institution ada ke latihan apa ni. Mujuk alhamdulillah di Kota Raja ni. Itu sebabnya anak-anak kita ni biar dilatih dari kecil lagi. Sudah dah muda, so mudah hanya melaksanakan perintah Allah Taala. Tak ada ganjil lagi, ya. Tak ada macam kita muda-muda dulu. Ya. Kita muda-muda tu ada ke latihan apa ni? Tak ada, ya. Itu sebab nak mula-mula nak berjemaah pun segan rasa kan. Orang tengok aku je. Segan nak pergi berjemaah. Saya ni pandai nyerita ngapa? Ngapa saya pandai nyerita kan? Wapitu lah saya pun wapitu juga. Duduk di asrama juga, di hostel juga. Tapi tak ada latihan-latihan program-program yang macam ini tak ada. Ya, alhamdulillah lah sudah besar, dah tua baru mau kembali kepada kebenaran. Kalau tidak entahlah ya. Aktiviti-aktiviti bukan ada sangkut paut dengan agama pun. Tuan-tuan tahu tak apa aktiviti saya? Saya dah nak ngabarkan, tahu-tahu idak-idak lah. Tahu? Masa muda? Tak tahu? Okey, bagus aku tak tahu. Tak nak saya ngabarkan. Ya. Syamsuddin dah? Tak ada. Mujur dia tak ada pagi ni. Kalau ada dia tahu. Ya. Baik. Jadi mana? Dan membanyakkan dia perbuat segala yang disunatkan atasnya. Yang ketiga, yang ini apa nak? Khosir. Apa tu khosir? Khosir. Beli RM10, jual RM4. Apa jadi? Apa jadi? Rugilah, meniaga rugi. Itu khosir. Kalau kami khosirin, ya. Itu yang kita selalu doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sambung. Lanakunanna minal khosirin. Khosirin apa tu ya? Orang-orang yang rugi, golongan orang yang rugi. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami menzalimi diri kami. Zalamna anfusana, diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika sekiranya kamu tak ampunkan kami. Wa tarhamna, dan tidak kamu rahmati kami. Ya, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadilah kami dari golongan orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Ini dia khasir. Yakni yang dapat rugi, yaitu seseorang yang meninggalkan akan yang diperuntukkan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya. Yang dilarang dia buat, yang diwajibkan tak buat, semayang tak nak buat, nutup aurat tak nak buat. Ya. Sebaliknya, yang dilarang yang dia buat, nari buat, joget buat, rap buat, hip hop buat, caca buat, twist buat. Tahu twist? Nari dah tak ada twist, dulu ada tak? Ada tak twist? Lagi go-go buat. Lagi rock and roll buat. Zaman Elvis Presley, ingat ke? Budak-budak tak tahu dia mah. Elvis Presley, dia terkenal dengan apa? Rock and roll. Ya. Yang dilarang tu semua buat. Ya. Dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang ra'ij, tadi ra'ijun tadi ya, yakni yang dapat laba, maka hendaklah engkau jadikan dirimu pada martabat yang salim, yang pertama tadi. Ya, martabat yang salim, yang selamat.
Iaitu apa dah? Apa dah? Buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Yang sunat-sunat tak buat, yang makruh-makruh tak ada tinggalkan. Dia hanya yang wajib dan yang haram aja. Yang jadi apa? Yang jadi aktiviti dia. Jadi kalau tak boleh yang kedua ni tadi, jadi yang pertama pun okeylah. Pada martabat yang salim, yakni yang sejahtera itu. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhkan martabat yang khosir, martabat yang rugi itu. Janganlah kita ceburkan diri dalam martabat yang rugi ni tadi. Martabat yang boleh mendatangkan kerugian bagi kita. Bermakna apa? Orang yang rugi macam mana? Udah mati macam mana? Mula-mula diseksa di dalam kubur. Ada berapa seksa kubur? Udah jenuh ngabur. Berapa seksa kubur? Ya Allah. Itu nulis juga. Ini nak nulis lagi tengok. Ada berapa seksa kubur? Berapa? Ada berapa? 4 seksa kubur. Yang pertama soalan dan pukulan, mungkar dan nakir. Yang kedua, tengok ni. Apa? Nasi inti. Dihimpit. Apa ngimpit nasi himpit? Apa yang himpit? Bumi menghimpitnya sehingga apa? Ini tengok jari saya ni apa? Sehingga berselisih tulang rusuk. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ini apa ni? Apa? Ular. Tak betul. Apa? Ular. Ular dan kala menggigit-gigit, memukul-mukul, mematuk-matuk sampai hari kiamat. Ular dan kala tahu? Bukan ular aja, ular dan kala. Ular tu besar mana? Besar tengkuk unta. Itu besarnya ular tu. Kala tu pun besar tengkuk unta juga. Panjangnya dari kepala ke ekor berapa? Sebulan perjalanan. Itu panjang ular tu. Kala tu macam itu juga. Sebulan perjalanan. Mematuk-matuk sampai hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Dibalik-balik mayat dalam kubur tu, dipusing-pusingnya. Macam orang makan barbecue. Ada pernah masak barbecue tak? Barbecue tu apa? Babi lah. Itu namanya barbecue. Zaman Robin Hood. Kenal Robin Hood? Robin Hood of Nottingham Forest. Dikejarnya babi itu, ditangkapnya, dicucuknya punggung tu dengan kayu. Kayu tajam. Lepas tu keluar ikut mulut babi tu. Lepas tu dipanggang dari bawah. Itu asalnya barbecue tau. Hari ini tak adalah babi. Kita makan je barbecue, tapi bukan babi dikiu kan? Apa yang dikiu? Kambing, ayam, lembu dan sebagainya. Macam itulah dalam neraka tu, dipulah-pulah, dipusing-pusing. Kerana kubur tu boleh jadi taman daripada taman syurga, dan boleh juga jadi jurang daripada jurang neraka. Ini orang yang rugi. Jadi tak kerugi ni. Sekali lagi, tak kerugi ni. Tanda itu apa namanya? Seksa rugi tu. Di kubur pun kena seksa lagi. Lepas tu di mana seksa lagi? Di padang mahsyar. Orang di padang mahsyar, matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Sudah tu? Sudah tu apa lagi? Telanjang pula tu. Semua orang-orang ni di padang mahsyar tu telanjang belaka tahu. Tapi bukanlah semua yang di padang mahsyar tu, yang di luar tu telanjang belaka. Geli-geleman Aisyah dengarnya, "Ya Rasulullah, tidakkan malu?" ni. Kata Nabi, masa itu tak sempat. Tak sempat nak malu, tak sempat nak apa? Nak memikirkan orang lain punya mana rupanya. Tak ada. Tak ada pula nak tengok-tengok mana rupa Ustaz Ibrahim punya. Tak ada. Lantaklah saya terus sebut diri saya je.
Masa itu tak sempat nak memikirkan keadaan orang lain. Hanya memikirkan diri sendiri aja. Ada kau pernah dengar ayat ni? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ada kau pernah dengar ni? Surah apa? Wadduha. Surah apa? Abasa wa tawalla, ya. Pada hari yang dia tak ingat kepada saudara-saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Akhi itu dia tak ingat saudara-saudara dia. Pupunya tak ingat, dua pupunya tak ingat. Kawan-kawan Facebooknya tak ingat. Semua tak ingat. Wa ummihi wa abi, dan mak dan bapak mereka dah lupa. Tak ingatkan bapak, tak ingatkan mak. Macam mana mak aku ni, macam mana bapak aku, tak ingat. Ya. Wa sahibatihi wa banih, dan sahabat-sahabatnya dan juga anak-anaknya dia lupa. Sekarang ni ingat tak anak-anak? Ingat ke tak? Tak ingat anak dah. Ingat, saya pun ingat anak saya. Tuan-tuan dan puan-puan ingat anak masing-masing. Tapi di sana ada di pada masa nanti tak ingat dah. Wa sahibatihi wa banih, dan sahabat-sahabatnya. Geng-geng roti canai ni ingat ke sana? Saya ada geng roti canai tau. Dia tiap pagi ada geng roti canai. Tadi datang tadi pergi makan roti canai tu. Di kampung. Kami lepas subuh ada 5 orang selalunya. Kadang-kadang 2 mentokar, kadang-kadang 1 mentokar pergi. Round tu. Bukan di kampung aja tau. Kadang-kadang pergi ke Kuala Dipang, kadang-kadang pergi ke Simpang Cenderiam. Itu geng roti canai kami tu. Bukan roti canai aja lah. Kadang-kadang pergi ke Melanawar pun ada. Pergi Melanawar tiap pagi tu. Tapi di sana esok lupakan geng-geng roti canainya. Geng Facebook ingat kan? Tambah Facebook bukan kenal pun. Nama aja. Mana nak ingat? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan dan takut dalam keadaan masing-masing yang keadaan takut. Untuk dia, apa nak jadi pada aku ni? Apa nak jadi pada aku ni? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Itu takutkan itu je. Tak sempat nak melihat urusan orang lain. Sampai mak bapak pun lupa, saudara pun lupa, anak-anak pun lupa. Ini di akhirat ni. Itulah seksa yang ditimpa oleh orang-orang yang rugi, iaitu di mana? Di padang mahsyar. Kecuali yang tidak kena seksa ialah orang-orang yang dapat naungan arasy. Tidak dapat naungan arasy. Orang yang dapat naungan arasy selesa, steady, senyum dia. Kerana mereka macam duduk bawah aircon aja. Yang di luar tu mengerejat. Padang pasir tu panas ke sejuk? Tak boleh ke duduk tetap di padang pasir tu? Boleh berdiri tetap kan? Boleh berdiri tetap? Macam mana? Asal dikacak padang pasir tu, kena kaki tu ke pasir. Bukan ada kasut. Kena kaki ke pasir tu macam? Panas. Bila panas apa buat? Mengelejat lah. Letak kaki kiri, terlompat lagi. Letak kaki kanan, terlompat lagi. Kiri, terlompat, kanan, terlompat. Kiri, terlompat, kanan, terlompat. Macam kita tengok dalam TV itulah. Terlompat, lompat, terlompat, lompat, terlompat, lompat. Itu berlatih di padang pasir tu. Tapi dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it. Dalam dunia ni esok jerit pekik tau. Lebih-lebih lagi dalam neraka jerit pekiknya. Macam mana dia jerit pekik dalam neraka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami udah lihat, wa sami'na, kami udah dengar, ayoyo, ayoyo, ayah, 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 aduh, aduh, aduh. On deck, tahu on deck? Tak bidak lah. On deck, hidup ketolong nanggung. Mana kita budak gunung panjang ni? Tahu ke on deck? Tak tahu? Ini bukan orang kawa lah. Duduk gunung panjang tapi bukan orang kawa. On deck. Hidup ketolong nanggung. Apa tu ya? Apa tu ya? Aku tak tahan nanggungnya ni.
Oh my God, I cannot stand this. Itu kata orang mana? Kata apa? Kata orang, bukan orang kampung. Kata orang England. Dia cakap orang putih, orang England lah. Orang kampung bila cakap Englandnya. Itu dia. Betul? Farjina. Apa tu farjina? Kembalikanlah kami ke dunia. Apa buat? Kenapa nak balik ke dunia? Na'mal solehan. Kami nak semayang, kami nak puasa, kami nak sedekah, kami nak menderma, kami nak bayar zakat. Baru nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Itu apa namanya? Orang yang rugi tadi. Ya, menjerit-jerit. Lebih-lebih lagi apa? Lepas di padang mahsyar apa lagi? Apa lagi? Menerima kitab tadi. Ya, diterima kitab. Lagi apa siksanya? Apa lagi siksanya? Meniti siratal mustaqim. Langkah 2-3 langkah dom jatuh. Kenapa? Kenapa jatuh? Kerana titi siratal mustaqim tu lebih tajam daripada mata pedang. Langkah 2-3 langkah kudung kaki tu dom jatuh. Langkah 2-3 langkah jatuh. Kalau tak jatuh pun ada pula pengait. Apa kerja mengait tu? Mengait orang supaya apa? Bukan mengait nyor. Oh ya, orang mengait nyor pun mengait juga lah. Apa jadi pada nyor tu bila dikait? Jatuh. Ini pun betul juga. Dikait-kait jatuh daripada titi sirat tu. Masuk ke mana? Bila jatuh dari titi sirat, ke mana jatuhnya? Ke dalam neraka. Jatuhnya berapa lama? 70 tahun baru sampai tahu. Dari jatuh tu tum daripada tu tum berapa lama tu baru tum 70 tahun tahu. Dan sembang tak? Dan tak sembang. Dan lah 70 tahun apa pula tak dannya. Mikir jatuh je. Ngapa kata? Teman asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Kita jatuh je. Mikir jatuh je. Teman pun jatuh. Ngapa? Teman nyemur kain. Ketan. Ya. Ada. Lagi? Mikir pun jatuh je. Ngapa? Teman suka nengkit suami. Ya. Itu dia. Ini bunyinya melawak. Tapi benda ni berlaku tak? Memang berlaku. Waspada. Wibawa. Ya, jaga-jaga. Wibaya. You bayar. Tak, saya pun tak tahu nyebut. Ya. Ubaya. Kena, ya. Jaga-jaga. Tentang perkara ini tetap akan berlaku. Lagi. Jadi kalau tak boleh yang kedua tu, sekurang-kurangnya yang pertama tadi. Jangan jadi golongan yang ketiga. Ya. Jangan dan engkau jauh akan martabat yang khosir, yakni yang dapat kerugian. Itu kerugian tu, tulis di atasnya kerugian. Jangan salah baca yang dapat karaoke-nya katanya. Ada pula karaoke pula dalam kitab. Bukan karaoke tu apa? Kerugian. Okey, ketahui olehmu pula hai talib bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk. Tadi pada hak agama. Ini hak antara makhluk dengan makhluk, ya. Hak segala makhluk. Ada 3 perkara juga. Yang pertama seperti malaikat. Malaikat ni reti kena mencuri. Malaikat ni reti kena ngumpat. Malaikat ni reti kena mengadu domba. Tak ada, dia tak reti nak buat maksiat. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah. Mereka ya, mereka tak reti nak derhaka dengan Allah, nak menyeleweng daripada apa yang diperintah oleh Allah Taala. Apa saja yang diperintah oleh Allah Taala, mereka tak reti nak derhaka, tak reti nak ponteng, tak reti nak buat maksiat. Kalau boleh jadi malaikat. Sebab itu Nabi Muhammad tu zahirnya manusia, batinnya malaikat. Hanya Nabi Muhammad pun tak pernah melakukan yang haram. Tak pernah yang makruh pun tak pernah buat, yang haram tak pernah buat. Yang kurang aula pun tak ada dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu macam malaikat, pada batinnya, pada zahirnya oranglah. Dia makanlah, minumlah, kahwinlah, beranak lah, ya. Letihlah, sakitlah, demamlah.
Cuma apa saja kekurangannya tidak menjatuhkan martabat kenabian dia. Ya. Itu yang pertama ya, seperti malaikat. Yaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu malaikat. Kerjanya tak pernah menyakiti makhluk lain, hanya memberi kegembiraan kepada makhluk-makhluk lain. Kita ni moment itu juga. Bila datang kita orang seronok, orang dak berkawan dengan kita, orang dak berjumpa dengan kita. Kalau boleh biar jadi macam itu. Jadi macam malaikat. Yang kedua, seperti binatang. Yaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk. Macam binatang ayam, macam itik, macam kambing, macam lembu, macam kobra. Dia tak ada apa kebajikannya kepada makhluk. Lembu ada je kebajikannya apa? Narik kereta lembu. Kobra ada juga kebajikannya, membajak sawah. Tapi itu tak ada dikira kebajikan juga tu. Kerana mereka tu dipaksa buat begitu. Tapi binatang tu sebenarnya dia tidak mendatangkan mudarat kepada makhluk yang lain. Iaitu yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Tak ada. Kobra tu, ada ke pernah kobra tu merobohkan rumah orang? Ada? Tak ada. Ayam. Ada pernah ayam tu mencuri apa? Mencuri nasi rumahnya tak? Tak ada. Ayam tu dia tak ada mendatangkan kebajikan, tidak juga membuat kejahatan. Itik, waktu itu juga. Ayam, waktu itu juga. Arnab, waktu itu juga. Dan sebagainya. Binatang jenis itu. Yang ketiga, ini jangan jadi opini. Seperti kala. Kala apa kerjanya? Kala apa kerjanya? Nyengat. Ada pernah gigit di kala tak? Ada pernah sengat di kala tak? Tak pernah. Ya Allah, saya ada tahu. Masa pilihan raya kecil Pendang, pergi ke sana kempen. Kempen apa? Kempen apa agaknya? Masa itu UMNO lawan PAS. Saya kempen apa? UMNO. Pergi sana, tidur di masjid tu malam di situ. Di masjid Paya Mengkuang namanya. Tahu kan di Kedah tu ada nama Paya Mengkuang. Situlah. Pagi esoknya tu nak mandi. Dia memang bukan ada pipe, ada telaga. Mandi air telaga di masjid tu. Cari kain basah. Jumpa kain hitam tengah tersidai je. Ambil kain hitam tu, pakai. Bila pakai ngap, katanya disengatnya tanpa hair tu tahu. Bengkak 4 hari 4 malam tahu bengkaknya. Punyalah sakit. Ya Allah, jangan cakap ya. Tapi tahan jugalah. Itu pun syukur juga. Dia kena tanpa hair kalau kena tempat lain. Apa kan ya? 4 hari 4 malam. Itu baru kala dunia ni. Kala akhirat ni. Ya ada tak kala di akhirat? Di mana? Ingatlah seksi apa? Kubur. Kalau kala itu gigit macam mana agaknya? Ada. Ini macam kala dan ular dan segala binatang yang buas. Harimau, singa, beruk. Beruk tu merosakkan orang. Bukan merosakkan orang, merosakkan hati orang. Kadang-kadang kalau rumah kita tepi hutan, ada tak beruk satu datang? Apa buatnya? Merosak kata benda, peroyok pelanggan habis tengkalik ini. Itu beruk. Merosakkan hati orang. Seperti kala dan ular dan segala. Itu segala tu bukan sekali tu, gar tu tak ada titik. Buat teguh titik tu. Dan segala binatang yang buas, iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikannya. Tak ada diharap dia untuk melakukan kebajikan. Tidak diharapkan kebajikan, tak ada diharap apa-apa pada binatang seperti ular, kala dan sebagainya. Kepada makhluk, maka jikalau tiada kuasa engkau jadi dirimu itu seperti malaikat. Kalau yang baik sekali jadi malaikat lah ya. Jangan buat kerosakan pada orang, sentiasa menyukakan hati orang, itu malaikat. Kalau tak boleh, maka jadikan dirimu seperti binatang. Jadi ayam ke, jadi itik ke, jadi binatang yang tidak merosakkan orang lain, tidak mencederakan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Jadi binatang itu. Jadikan dirimu seperti binatang itu. Dan jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular.
Ya, kalau dia martabat ulur dan kala apa dia? Kerjanya apa? Nak menyusahkan orang aja. Nak menjahannamkan orang aja. Kalau dia berhutang tak bayar hutang. Ya, kalau dia pergi ke rumah kita dia curinya rambutan kita. Dia masuk dalam rumah dia jelin je mana simpannya duit tu. Mana simpannya dabel tu. Dia balik-balik nyap dia apanya. Dia curinya dabel orang tu. Ya, kerjanya tak ada lain untuk menjahannam merosakkan orang je. Itu apa tu? Dia seperti kala dan ulur. Ada seorang di kampung tu. Tapi bukan di bandar kampung tu, dia jauh dari kampung, kampung tengah namanya. Ya, saya baru lagi ngajar kampung dia. Saya dengar cerita hal dia tu. Saya tanya dia, betul ke ini berlaku? Ya, Ustaz. Ada satu orang India katanya, datang ke rumah dia. Dia tu pura-pura jadi ejen menjual insurans. Itu entah apa ditunjuknya, tahu dia dah terhidu apa yang dibawa di India tu, dia udah mamak. Tahu kan mamak? Tahu mamak? Udah macam orang kena hypnotize. Faham kena apa hypnotism ni? Macam kena sihir lah. Sampai dia kata dia berulang-ulang ke bank ngeluarkan duitnya. Ya. Berapa banyak Tuan Haji? Dia kata Haji, namanya Haji Alias dia kena aja lah. Berapa banyak duit hilang Tuan Haji? 31,000 Ustaz. Tu di kampung tu, dia duduk di kampung, bukan di bandar, bukan jadi rumah teres, rumah kampung. Pun boleh di swindle oleh orang India pula tu. Tak tahu dia Islam ke tidak, tak tahu. Boleh sampai berapa? 31,000. Ya. Allah kata saya gini boleh hati tak apalah Ustaz. Mana buatnya katanya. Biar kalian. Artinya kalau tak biar apa nak buat? Itulah dia. Jadi tuan-tuan yang duduk di taman-taman ni jaga. Kadang-kadang dia datang menyerupui juru jual lah. Kadang-kadang nak numpang minum lah. Kadang-kadang nak numpang kencing lah. Jaga-jaga. Ya. Mungkin mereka itu ahli-ahli sindiket yang nak mencuri harta yang ada dalam rumah kita tu. Lebih-lebih lagi kalau duit di bank ya. Lagi satu telefon, jaga baik ya. Kadang-kadang datang mesej, anda telah memenangi. Ada tak? Ada ke tak? Anda telah memenangi cabutan bertuah. Ya. Anda akan dapat 19,000. Dia pandai atau dia tak ada buah 20,000, 19,000 ringgit gitu. Dari share company gitu. Dia suruh telefon nombor ini gitu. Kalau tengok nombor telefon tu. Telefon pejabat nombor tu ya. Tengok nombor tu. Kalau 018, 014, 015 pejabat pakai handphone ke? Tuan-tuan dan puan-puan, pejabat pakai handphone ke? Itu tentulah ada sindiket yang nak apa ni. Kalau dia 05 ke 03 ke boleh tahan sikit. Tapi dia tak bagi nombor itu, mesti dia bagi nombor handphonenya. Bila kita telefon, apa jawabnya? Ya, tuan telah menang sekian ribu. Betul? Tuan ada tak nombor account bank? Dia tak nombor account bank. Ya, kalau kita ada. Kita bagi nombor dia, apa buat? Dia ada cara kita tahu macam mana dia mengeluarkan duit dari bank kita tu. Jaga baik-baik tuan. Jangan bila dengar 20,000 tu, beria benar macam benar. Anak saya dah kena. Tapi tak adalah hilang duitnya. Dia tengah saya dengar menjerit seorang. Ustazah pula tu tahu. Menjerit seorang. Kata seronok benar. Ngapa kata? Ni nampak tengok apa kata. Anda telah memenangi. Masih tak banyak 9,000 aja kata. Kerana hadiah ini. Pergi jumpa. Telefon nombor sekian-sekian kan. Dia pun pergi ke bank. Ya, pergi ke bank tu. Nelefon. Nombor tu. Ada tak duit dalam bank kata. Kata dia tak ada banyak ini je. Tambah lagi kata. Kerana nak buat proses kata. Saya di situ. Jangan kata. Jadi maknanya selamat lah duit dia. Coba kalau dia masuknya duit dalam bank tu tak? Dia keluar dari sana keluar. Jaga baik. Ini apa? Ini yang kita baca ni. Apa relevan dengan apa yang kita baca ni? Jangan jadi orang golongan yang menyerupai ular dengan kala. Ya. Kalau paling komannya jadi ayam tak ngapa. Ayam tak ada merosakkan kita. Jadi itik tak ngapa. Jangan jadi ular dan kala. Kalau boleh jadi apa? Jadi malaikat. Malaikat tu sentiasa membuat kebaikan kepada orang lain.
Menyeru kebaikan kepada orang lain. Malaikat mana ada pernah nipu orang? Jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular dan segala binatang yang buas. Okey, habis cerita itu. Syahdan. Sikit lagi tuan-tuan ya. Syahdan. Syahdan tu pentingnya. Nama orang. Syahdan tu apa? Bermula. Syahdan ya. Bermula. Sayugianya jangan engkau masyhul pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu di dalam akhirat. Biar buat tu benda yang boleh mendatangkan pahala di akhirat. Apa saja kita buat. Kita mencari rezeki untuk bagi bini dan anak makan. Ada tak pahala di akhirat? Bagus, buat itu. Kita menjaga, dapat keuntungan untuk menyara hidup isteri dan anak. Ada pahala tak? Ada pahala. Jangan lalu satu-satu hari itu langsung tak ada apa-apa faedah untuk akhirat. Jangan engkau masyhul pada tiap-tiap hari dan malam itu, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat. Manfaat apa dia? Faedah. Ya, mesti ada yang memberi faedah di dalam akhirat. Apa yang kita buat tu biar akibatnya di akhirat tu dapat faedah. Atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia. Kalau dia petang-petang pergi mancing, berguna tak? Berguna ke tak? Kalau dapat ikan, berguna lah. Tapi bukan tentu dapatnya. Tapi eloklah usaha, ikhtiar ya. Pergilah mancing. Mudah-mudahan dapat ikan apa? Mudah-mudahan dapat ikan apa? Ikan baung. Dapat ikan baung masak gulai apa? Gulai tempoyak. Dah ada yang nelan aja liuk nampak. Mudah-mudahan ya. Bolehlah membantu kehidupan ya. Ikan baung tahu berapa harganya sekilo? Sekarang tahu berapa harganya? RM18 sekilo tahu. Itu ikan baung. Ikan keli pun dah RM6 sekilo. Dulu ikan ruan pun RM1.2 kupang sekilo. Mula-mula tu. Saya ni penjual ikan dulu, tahu ke tak? Dulu saya pergi pasar borong tu ikan kembung yang hijau-hijau lagi tahu. 3 kupang 5 duit sekilo. Kena hari ikan kembung berapa duit sekilo? RM9, RM10 sekilo. Itu di pasar borong tu. Kalau pasar malam lagi lah ya. Ini dah. Jadi menolongkan akhirat kita ni, itu adalah berguna, bagus ya. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadat serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauh akan segala manusia. Ini ikhtiar yang terakhir, jauh daripada manusia. Ya. Apa istilahnya? Uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan diri dari manusia. Kalau kita duduk bersama dengan mereka, kita juga akan terikut-ikut akan rangka mereka. Maka ketika itu kita tak dapat nak menyelamatkan diri kita kecuali pindah tempat jauh, maka wajib kita beruzlah. Sekarang ni wajib tak? Wajib ke tak? Belum lagi. Kita cuba dulu. Ya. Cuba dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Seru manusia kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Masih lagi ada usaha dan ikhtiar. Usaha lagi. Kalau dah tak ada jalan lain kecuali nak mengasingkan diri, maka asingkan diri dari manusia ya. Maka hendaklah kamu jauh akan segala manusia itu seperti engkau jikalau bersunyi sendirimu nescaya kuasa mendirikan agama pada berbuat ibadat. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Ya, sudah tak ada apa nak buat, tidur lebih baik. Mana lebih baik? Tidur ke nengok pendekar bujang lapuk? Mana lebih baik? Tidur ke nengok Jerry Lewis and Dean Martin? Ya. Mana lebih baik? Tidur ke atau nengok Madu Tiga? Ya. Mana lebih baik? Tidur ke atau nengok pornografi? Dah tahu ke apa benda pornografi? Tak tahu tidak lah. Budak-budak tak nak tengok abur pun, dia ramai sini. Ya.
Tidur tak ada buat dosa tidur. Kalau dia berdosa pun tak sedurnya. Tak ada berdosa. Kalau ada benda-benda yang berdosa dibuatnya, kalau dalam tempat lain, dalam keadaan lain tu dia berdosa. Tapi kalau dia tengah tidur buatnya, tak ada berdosa, dia ngigau. Lantak dia sebut apa pun, lantak dia telanjang ke sana kemari pun, tak ada berdosa. Kenapa? Dia tak sedur. Kalau dia tak tidur, sekorang-korangnya dia bercakap, dia bersembang. Ya, ada tak pernah dengar? Banyak cakap. Udah lupa, penat ngabur macam itu. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Dosa tak betul? Sekali lagi, banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa masuk neraka. Ya. Kan saya suruh hafal ke tu. Ya. Di mana-mana pun. Mesti saya jadikan ini ungkapan apa ni untuk dihafal. Ya. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Kalau tidur banyak cakap kan? Kalau dia bercakap tu tak ngapa, lantaklah dia tengah tidur cakap. Itu dia ngigau, bukan dia tidur. Bukan dia bercakap. Ya. Itu dia kira ngigau. Berdosa ke tak? Lantak dia mencarut-carut ke apa ke dia tengah tidur. Tak ada berdosa. Kerana dia tak sedar. Akalnya belum tak ada berfungsi pada ketika itu. Maka tidur iaitu lebih baik daripada duduk berkhabar-khabar. Nampak? Duduk bersembang-sembang. Berkhabar-khabar dengan suami. Berkhabar-khabar dengan mak. Berkhabar-khabar dengan ayah. Kadang-kadang terintah pula cerita hal orang. Anu, syanu tu anu. Dah ngumpat dia. Betul? Dah berdosa jadinya. Kalau tidur, tak ada yang ngumpat. Yang tiada memberi manfaat akan agama atau memikirkan yang demikian itu. Kalau tak tidur, seorang-orang ni dia fikir. Bila fikir tu menjalan aja otaknya ke sana kemari, terbayang aja ya. Kadang-kadang boleh menyebabkan maksiat juga. Memikirkan orang boleh maksiat tak? Boleh. Tapi kalau tidur, tak ada ruang untuk melakukan maksiat. Lebih-lebih lagi kalau dia tidur ikut adab-adab tidur cara Islam. Ada dah nak tidur adab-adab cara Islam? Ada. Sebelum tidur apa buat? Nanti kita akan baca insyaAllah. Tapi sebelum baca ni lah. Sebelum tidur apa buat? Ambil uduk dulu. Atau orang yang baru kahwin tu macam mana? Ambil uduk bila tidur je macam. Dekat dengan dia, batal lah uduk tu. Baru kahwin, takkanlah diam begitu. Tu sampai tu kahwin. Batal dah uduk tu? Batal, lantaklah batal. Bukan suruh jangan batal uduk. Yang suruh apa? Ambil uduk. Nak batal lah. Ini orang Melayu lain pula. Ada pula upacara membatalkan uduk. Ada ke tak? Sabuai lah. Ini 73 tahun. Saya dah kahwin berapa tahun dah? Udah 46 tahun dah kahwin. I have been married for 46 years, you know. Semua on my fingertips belaka. Jadi batal tak? Uduk dia? Batal lah. Bukan berdosa batal uduk ya. Dia disuruh ambil uduk dulu. Yang kedua apa? Tulis wasiat. Ini jarang orang buat ni ya. Tulis wasiat. Bahawasanya dia pun tulis juga. Bahawasanya kalau saya mati abang bolehlah kahwin lagi gitu. Tulis wasiat uduk. Kalau tak mati tak payah kahwin ke? Boleh juga. Itu contoh adalah buat harta ini daripada sini, hari ini. Pesan kepada anak-anak, jangan tinggalkan sembahyang, jangan biarkan pusara ibu ni penuh lalang dan sebagainya. Apa-apalah wasiat yang baik-baik. Lepas tu, sudah tulis wasiat tu, bubur bawah bantal. Tidurlah esok, bangkit tidur, ambil wasiat tu simpan dalam lemari. Malam esok, bubur bawah bantal lagi. Tu tulis wasiat. Sunat hukumnya tahu. Mujur tak wajib, kalau wajib berdosa belakang kita. Itu adab nak tidur. Itu barin, kalau boleh biar apa? Biar ngadap kiblat. Sini kiblat mana? Kiblat sini ya? Kiblat di sini. Saya tak pernah sembahyang sini, saya tahu kan? Kiblat di sini. Bila barin tu, kepala sini, kaki sini. Lambung kanan ngadap kiblat. Itu dia. Kemudian sebelum tidur tu bacalah istighfar.
selawatkan Nabi, baca ayat-ayat yang kita belum baca hari itu, terutama 4 ayat suratul Kahfi, lagi surah Yasin, lagi apa lagi? Surah Hamim Ad-Dukhan, lagi Tabarakallazi biadihil mulk. Ada lagi dah, Alif Lam Mim Tanzil, kalau boleh baca tu. Kalau hafal, kalau tak hafal, bacalah yang hafal-hafal. Qul huwallahu hafal ke tak? Siapa tak hafal qul huwallahu angkat tangan. Bacalah qul huwallahu. Kalau baca 11 kali, apa dapat? Allah akan sediakan satu mahligai di syurga. Biar kita tengah baca Quran tu terus tidur je. Tengah terus tidur. Itu dah. Jangan tengah nyanyi je. Tengah nyanyi, tengah sedap nyanyi tu dia tidur tak? Dalam hatiku hanya ada kamu. Terus tidur betul? Ya. Okey. Jadi ikut adab-adab tidur. Tidur tu dapat pahala. Ya. Kalau kita ikut cara-cara ataupun adab-adab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul ketika tidur, tidur tu jadi ibadah kepada Allah Taala. Kerana kita tidur tu ikut cara Islam. Ya. Daripada duduk berkhabar-khabar yang tiada memberi manfaat akan agama atau memikirkan yang demikian itu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Artinya setengah daripada sebaik-baik Islam, iaitu manusia itu manusia yang sebaik-baik Islamnya, apa dia? Meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat akan agamanya. Something which is not beneficial to your religion, jangan diamalkan, ya. Tinggalkan dia, leave it, jangan buat. Mana yang tidak ada manfaat kepada agama kita. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca adab mensediakan bagi segala sembahyang. Itu akan kita baca pada bulan 1 insya-Allah, ya. Kerana bulan 12 ni cuti, bulan 1 baru Kota Raja ni buka balik, ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Any objection? Ya, sila. Salim. Robin. Bukan Robin, Rojin. Jim, ya. Rojin. Ya. Ya. Ro alif jin. Rojim, ya. Ya. Lagi? Ataupun ro ijun. Ada hamzah tak? Ya, ada hamzah tak? Ro ijun. Ya. Mana? Robihun. Yang kedua robihun. Yang sebenarnya jin ro ijun, ro ijun hamzah jin. Ya. Ya, bukan Robin. Robin jadi Robin Hood. Ro ijun, ya. Lagi? Ada? Okey. Sekian dulu. InsyaAllah nanti lepas ni Ustaz dah ada kan? Dah ada dia. Ada yang nunggu. Dia nunggu dari jauh tu agaknya. Mana dia? Tak datang ni? Oh, tak datang pula. Kabur lah boleh saya pergi pukul 12 sekarang. Okey, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.